المتعلم طريق التعلم. bagi al-alim al-allamah Syekh Burhanuddin Az-Zabudi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, dan ditahzibkan dan juga ditahqiqkan oleh Syekh Muhammad Syafi'i bin Abdullah bin Muhammad Al-Fatani ghafarallahu lahum wa liwalidayhim wa limasyayikhihim wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat amin ya rabbal alamin. Terakhir kita dah sampai buku surat 14. Lima baris sebelah bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan engkau memilih akan satu guru kerana bahawasanya engkau yang alim, dan memulai engkau dengan potongan bacaan. Percaya barangkali juga tiada menyukai akan dikau oleh ilmunya dan kelebihannya dan pengajarannya, maka engkau tinggalkan dia dan engkau pergi kepada yang lain pula, maka tiada berkat bagi engkau pada pelajaran itu. Maka amati olehmu pada 2 bulan pada memilihkan guru. 2 bulan fikir. Dan musyawarah olehmu hingga tiada engkau berhajat kepada meninggalkan dia dan berbalik daripadanya. Pada tidak istiqamah, maka tetap engkau di sisinya, supaya adalah pelajaran engkau itu diberkatkan. Itu yang paling penting sekali. Dapat barakah dan dapat manfaat engkau dengan ilmu engkau, akan manfaat yang banyak. Murid yang istiqamah, yang tetap bersama seorang guru, iaitu dan sabar mengharungi berbagai-bagai cabaran, maka akan dapat menghasilkan ilmu yang manfaat. Jangan kehilangan waktu yang banyak walaupun dia mengaji dalam tempoh yang singkat. Dan demikianlah saya kira bahawa di berjumuk kira, bukan kira-kira. Berjumuk kira ni istilah lama. Maknanya berhimpun dengan segala perkiraan. Sudut waktu ke, masa ke, kesihatan dan sebagainya, dan mesyuarat pada tiap-tiap pekerjaan. Tak buat keputusan, tak buat madrasah, apa-apa itu. Tidak ada mesyuarat, dan itulah titik tolak yang terbaik. Kerana itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting sekali. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh dia akan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan musyawarah pada sekalian pekerjaan, walhal tidak ada dapat seorang terlebih cerdik dan bijaksana daripadanya. Dan serta yang demikian itu disuruhkan dia juga dengan musyawarahnya, dan adalah dia bermusyawarah akan sahabat-sahabatnya pada sekalian pekerjaan-pekerjaannya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dihajatkan pada rumah pun dimusyawarahkan juga. Urusan rumah, dalam rumah pun tidak terlepas daripada dimusyawarahkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa syawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kamu
atau setiap perkara yang tak kamu lakukan itu. Sebelum dilakukan itu bermusyawarah. Kerana setiap musyawarah itu mendatangkan barakah, mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan hasil daripada apa? Hasil daripada hilangnya sifat wujud. Orang yang selalu mesyuarat ialah orang yang mujahadah. Dia mujahadah untuk membersihkan dirinya daripada wujud. Kerana kalau dia tidak mesyuarat, dia melahirkan pendapat dia secara perseorangan, dan dia akan merasakan pendapat dia yang betul, pendapat orang lain tak betul. Jadi merasakan diri yang betul semata-mata, dan melemahkan, melihat pendapat orang lain sebagai lemah dan tidak kuat ataupun tidak penting, maka barangkali akan menyebabkan ujub, iaitu merasa takjub akan diri sendiri, takjub dengan pendapat sendiri. Inilah sifat tercela. Jadi untuk mengelakkan berlakunya ujub ini, maka syariat musyawarah ini diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan langsung akhirnya dapat menghasilkan keputusan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mewakili diri sendiri, bahkan keputusan yang dibuat itu untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan umum, bukan untuk maslahat diri sendiri semata-mata. Ini juga adalah satu daripada mujahadah tafsir. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tiada binasa seorang kemudian daripada berjumuk kira dan mesyuarat, sama dengan berjumuk kira berhimpun, dikatakan bahawasanya manusia-manusia itu tiga macam. Satunya cukup satu laki-laki, kedua setengah laki-laki, ketiga tiada apa-apa. Maka yang cukup satu laki-laki itu mereka yang ada baginya pandangan yang betul, pendapat yang betul, dan bermesyuarat ia. Dan yang keduanya yang setengah laki-laki itu mereka yang ada baginya pandangan yang betul, tetapi tiada bermesyuarat ia. Itu dikatakan istilahnya setengah laki-laki lah, tak sempurna. Pandangan dia betul, tapi tak mesyuarat dia. Anda bermesyuarat dia, dan tiada ada baginya pandangan yang betul. Tiada pandangan dalam mesyuaratnya. Dan yang ketiga yang tiada apa-apa itu mereka yang tiada ada baginya pandangan dan tiada bermesyuarat. Itu perumpamaan dikatakan. Kalau betul-betul laki-laki betul-betul datanglah pada dia kan, betul-betul bersungguh-sungguh, maka hendaklah dia memberikan pandangan dan dalam mesyuarat. Dan kalau pandangan itu betul, maka ia adalah yang terbaik sekali. Ini dikatakan oleh ahli, barangkali ahli kaji orang manusia. Dan berkata Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq siapa? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai As-Sajjad. As-Sajjad digelar kepada Ja'far As-Sadiq. Sajjad itu nama dia Muhammad Sajjad. Itu gelaran
Ja'far As-Shadiq, orang yang sadar, orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita Ja'far As-Shadiq itu ada longkang kat ibu dia. Dan apa? Kerana di sana berlalu alam kita setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi. Kalau dia sujud maka akan masalah. Lepas sujud tersebut dengan air mata. Kalau kiam maka masalah yang mudah dengan air mata itu. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang As-Shadiq radhiyallahu ta'ala. Dia kata bagi Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu rahimahullah taala, bermesyuarat olehmu. Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama besar, tabi'i yang masyhur. Dan seorang yang selalu beribadah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu yang menulis kitab Sunan Abu Dawud telah merujuk lidah Sufyan Ats-Tsauri. Kerana lidah Sufyan Ats-Tsauri cukup banyak dan menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dawud pun berita kebenaran. Kalau Sufyan Ats-Tsauri, wahai tuan guru, izinkan aku merujuk lidah engkau. Kerana banyak yang mengucapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sufyan Ats-Tsauri pun berdua kali lahir dan dikucuk oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala. Ini adab yang masya-Allah tabarakallah. Hanya orang yang mengerti saja mengetahui betapa barakah. Bermesyuarat olehmu, kata dia, pada pekerjaan engkau serta orang-orang yang takut mereka itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdiri pada orang-orang yang bertakwa, yang mudah mesyuarat. Kalau orang-orang yang tidak ada iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlibat dalam mesyuarat, maka barangkali tidak mendatangkan barakah. Kerana dikhawatiri hadir iblis dalam mesyuarat tersebut. Kerana baik bersejarah ketika mesyuarat di antara pembesar-pembesar Quraisy yang ingin memberikan sekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diputuskan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Yang bercadang dia ialah iblis dalam mesyuarat tersebut. Tanpa mereka sedari, kerana iblis berpakaian seperti pakaian warak dalam mesyuarat tersebut. Jadi berhati-hatilah kalau kita boleh memilih orang-orang yang hadir dalam mesyuarat tersebut. Pastikan mereka itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beramal, berakhlak dengan yang sebenarnya. Dan bermula menuntut ilmu itu setengah daripada setinggi-tinggi pekerjaan. Kerja juga kita boleh. Dan yang sepayah-payahnya, payah ni tak saya cakap lah, memang payah juga. Sebab ilmu itu dia tinggi harganya, tak boleh dicuri, kepada-kepada harta boleh dicuri. Kalau boleh diambil, kalau simpanan bank, okey, boleh diambil, ada juga. Apa kita sedari, kan? Tapi ilmu yang ada dalam dada ini tidak ada siapa yang boleh dicuri. Itu maknanya ilmu lebih bahagia daripada betul-betul gitu. Dan maka adalah mesyuarat padanya terlebih cinta-cintanya, terlebih cinta-cinta dan terlebih wajib. Dan ketahui olehmu, itu saya
Faham ada ya? Saya cakap tak apa hitung tadi. Dan diketahui olehmu bahawa saja sabar dan tetap itu lunas yang besar pada sekalian pekerjaan-pekerjaan. Sabar dan istiqamah dalam ilmu. Dan tetapi yang demikian itu sedikit ada. Hanya sedikit saja di kalangan orang yang istiqamah. Ini apa ya? Kan? Kecuali bagi ilmu kita lah kan. Jadi orang ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, 3 orang, 10 orang kan. Jadi itu perkara biasa ya orang. Kita bersama baiklah. Tapi dah situ aja, itu hakikat dia, itu ilmu dia orang. Mempunyai cabaran-cabaran. Seperti dikatakan syair, bagi tiap-tiap orang itu berlumba-lumba kepada ketinggian. Dan tetapi ketetapan itu sedikit dapat pada laki-laki. Maksudnya apa? Maksudnya itu terang tiada berhajat kepada mensyarahnya. Dikatakan pada menyatakan kelebihan sabar itu bermula berani itu sabar satu ketika. Yakni berani itu bukanlah dia dengan kuat badan dan gagahnya, dan tetapi dia berani itu ialah sabar dan tahan hati atas beberapa kepayahan dan beberapa kesakitan. Itu sebab dari sebab sebagai ketika itu sedikit dapat pada laki-laki. Kata yang paling banyak sabar itu kepala. Paling banyak sabar ya. Tahan hati dia. Tapi tak tahan lidah gitu. Hati dia boleh tahan ya. Jadi itu kelebihan masing-masing. Kalau sekarang dalam kita. Sebab orang yang ada madrasah, sekolah itu mesti ada skor yang relatif. Nanti ada perjalanan lagi. Maka saya kiralah bagi penuntut ilmu itu bahawa tetap ia dan sabar atas tuan guru dengan tetap di sisinya, iaitu tetap dalam mengikut jadual pembelajaran. Dan tiada berbalik daripadanya dan sabar. Tadi baru dia cerita tentang sabar ya. Di lain pada lebar dapat sabar tu insya-Allah kau tahu. Dan dalam Quran itu disebut banyak 70 kali perkataan sabar ni. 70 kali perkataan sabar, sabaru isbir ala ma asaba Allah ma'as-sabirin. 70 kali disebutkan. Dan menunjukkan apa? Dan sabar ini bukanlah satu benda yang kita boleh ikhtiarkan, tidak. Ia benar-benar akan menjadi nikmat bila mana sabar itu dipujiakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang sebetulnya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh guru yang mengajar sabar itu. Orang yang belajar sabar itu kena ada sabar. Barulah sabar itu pindah kepada murid itu. Demikianlah Rasulullah SAW itu sayyidus sabirin, dan guru orang-orang yang sabar dan akhlak yang daripada bagi kita SAW pindah pada sahabatnya dan generasi selepasnya kepada guru kita, dan guru kita dipindahkan dan sabar itu kepada guru kita.
Dan tetap pula atas kitab-kitab dia, pada kitab yang disyorkan dalam mesyuarat tadi. 3 khatam. 3 khatam selesai pengajian. 3 khatam dia supaya tiada meninggal, dia akan lihat hal keadaan dia terpotong, ada fault. Al-fault, jadi terpotong, terganggu ataupun itu seboleh-boleh ya. Dan kekurangan ada kekurangan pula, tak sempat baca. Dan sabar tetap pula atas ilmu-ilmu sehingga tiada masuk ia pada ilmu yang lain dahulu, daripada dapat dan tetap lagi mahir pada ilmu yang pertama. Ini yang lazim diamalkan di madrasah. Jadi kita ni si pelajar kita ni berbeza di madrasah, dan jadi terus kepada pelajar kita. Satu hari nanti kalau kita buka madrasah, maka kita akan ikut tertib yang sebenarnya. Apakah kitab yang mula-mula sekali kita kena dikhatamkan oleh seorang itu. Pengalaman saya lakukan kalau yang di pondok atau di madrasah, kitab yang pertama sekali dikhatamkan ialah kitab Badal Al-Ajuriyah. Kitab Badal Al-Ajuriyah inilah kitab yang pertama sekali kena khatam. Lepas itu baru pergi mudah pada kitab Badal Al-Bidah, iaitu kitab tasrif. Kitab tasrif itu kitab yang kedua kena khatam. Itu ilmu alat. Ilmu alat terlebih dahulu dikhatamkan kitab-kitab dia. Ini tertib kalau di madrasah pondok. Kita ni di sini kita bukan jadi madrasah pondok, kita berani secara dakwah, secara dakwah, riwayat. Maka dia dah juga sebagai keperluan semasa untuk kita amalkan. Dan tetap sabar pula atas negeri sehingga tiada berpindah ia kepada negeri lain. Ya. Tak keluar daripada negeri yang tempat dia belajar. Yang lain dengan ketiadaan hajat, tak perlu. Dan terkepit sebenarnya. Ya, terkepit ya. Terkepit bahasa dia ketiadaan hajat dan terkepit kerana bahawasanya sekaliannya itu bercerai-cerai ia akan pekerjaan-pekerjaan, dan bergendara ia akan hati, dan bersia-sia ia akan waktu-waktu, dan menyakiti ia akan tuanku. Ini namanya paling bahaya sekali. Kalau ada kita istiqomah, berpindah-pindah dan sebagainya. Dan sayupnya pula bahawa sabar ia daripada barang yang berkehendak akan dia oleh nafsu-nafsunya dan hawanya. Nah ini menghadap kepada diri awak taifat supaya dapat membersihkan diri daripada godaan ataupun kita tarikan hawa nafsu.
sikit lah. Apa ni? Qasidah Muhammadiyah. Surat Seratus 80. Dia je. Boleh. 180. Tak ada. Baca ni lah, tapi letak tu. Qasidah 18. Ia qasidah hadiah kerana diakhiri dengan huruf ha. Jadi kita belajar sikit apa dikatakan Mawzul al-Muqaffa. Apa Mawzul al-Muqaffa? Iaitu perkara yang ada dalam susunan qasidah ataupun syair. Nazar. Mawzul itu ialah wazan. Muqaffa itu ialah qawafi. Wazan itu ialah perkataan yang diubah suai. Dan qawafi itu ialah persamaan dari sudut suku kata dan juga riba akhir. Contohnya as-subhu pada bital'atihi wal lailu daja biwafrat. Okey, cuba bilang as-subhu pada riba bital'atihi riba 10. Jadi kalau baik yang pertama itu 10, baik yang kedua pun 10 juga. Wal lailu daja bil wafrati. Jadi kalau cukup 10 atas, kiri 10, kanan 10, ini dikatakan Mawzul Muqaffa. Maksudnya dimaksudkan dan diqawafikan. Jadi ini ilmu selain daripada ilmu bagi ilmu arun, ilmu nahu lain, ilmu saraf lain, ilmu arun lain. Orang yang kuasai ilmu karut, bukan ilmu karut, ilmu arun. Arun. Orang ini layak untuk mengubah syair ataupun nazar ataupun qasidah dalam bahasa Arab. Itu asal dia. Ada lagi beberapa kaedah-kaedah aruf yang lebih mendalam, ya. As-subhu bada bi tal'atihi wal lailu daja bi wafratihi. As-subhu bada bi tal'atihi wal lailu daja bi wafratihi. As-subhu bada bi tal'atihi wal
Zul Karabi Maulad Di'abi Hadil Umami Syari'ati Azkad Asabi Alal Hasabi Kullul Arabi Fi Khidmati As-subhu bada من طلعته والليل دجى من وفرته As-subhu bada من طلعته والليل دجى من وفرته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فقد لا الشرف والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته اللهم صل وسلم وبارك عليه Baik, sama lagi. Bahawa saja hawa itu ialah diri kehinaan dengan aibnya. Dan kekalahan tiap-tiap hawa itu ialah kekalahan kehindaannya. Nafsu itu ada satu juzuk daripada dia, dan nafsu itu sesuatu yang kita dan yang kita lawan nafsu itu bukan dia lawan yang mulia, kita lawan yang hina pada nafsu tersebut. Mujahadah nafsu yang juzuk yang hina. Ada pun yang mulia itu kita pertahankan. Dan juzuk yang mulia daripada nafsu itu kita pertahankan. Yang kita mujahadahkan, yang kita nak bersihkan, yang kita hidup itu nak kita buang. Maksudnya bahawasanya hawa dan a'yan dan rindu dendam itu ialah aib kehinaan. Dan apa tu? Lekeh. Dan lekeh. Dengan makna bahawasanya hawa nafsu itu menjatuh ia akan tuannya ke kedudukan yang hina pada kehinaan. Dengan menunjukkan sekalian kehendak nafsu yang membawa ia kepada kehinaan dan kelekehan. Itu sebuah kekurangan lah. Kelemahan, kurang, lemah, itu di pada tu. Jadi orang kuat nafsu itu istilah dia apa? Kuat nafsu. Sedangkan nafsu itu bukan kuat. Orang kuat nafsu itu bukan saja istilahnya ialah orang yang menuruti nafsu yang tidak.
Dan bahawasanya kekalahan tiap-tiap hawa nafsu itu ialah kekalahan bagi tiap-tiap kehinaan. Maka melangkahlah kita masuk kepada kemuliaan dan kelekehan. Dengan makna bahawasanya tiap-tiap mereka yang berkalah akan dia oleh hawa nafsu dan bergerasi dia akan dia itu, tentu berkalah akan dia oleh kehinaan dan kelekehan. Dan bergerasi dia akan dia, maka jadilah ia itu yang dikejikan di sisi orang-orang dan yang dianugerahkan, yang diengkarkan tiap-tiap pekerjaan. Tak boleh dari orang yang menurut hawa nafsu akan perkataan mereka. Supaya kita dibimbing supaya beramalkan wirid yang diwarisi secara turun-temurun daripada para guru yang telah mempercaya menyelesaikan masalah dengan hawa nafsu. Ia merupakan hijab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa kita diganggu oleh hawa nafsu ni? Sebab kita telah pun ada masalah dengan Allah. Ada isu antara kita dengan Allah. Sama ada kita tak kenal Allah, kita tak ingat Allah, kita meninggalkan perintah Allah, maka berlaku masalah. Konflik kita dengan Allah. Bila dua pihak ada konflik, maka pihak ketiga akan ada kesempatan. Di situ adalah sudah syaitan iblis. Jadi dengan wirid-wirid dan aurat-aurat yang diamalkan oleh guru-guru musyrik itu, yang diberikan ajaran kepada kita oleh mereka, ialah untuk menyingkir pihak ketiga ni, menyingkir pihak ketiga ni, dan kita dapat mengangkat satu demi satu hijab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hijab itu menjadi tipis, dan akhirnya terangkat semua hijab atau kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersamalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah kita merasai nikmatnya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Inilah yang dinikmati oleh para wali Allah, dan sifat mereka itu inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka berada dalam keadaan yang sangat sejahtera sekali. Dan sayugia pula bahawa sabar ia atas kepenatan dan sekalian balak-balak yang zahir ia atas dia pada jalan-jalan ilmu dan pelajarannya. Banyak halangan cabaran, sabar ia. Dikatakan kalau tak boleh sabar, buat sabar dulu. Buat itu pun sudah. Sudah yang sebenarnya baca Quran ialah menangis. Itu sudah baca Quran. Tapi Nabi kata kalau tak boleh menangis, buat dulu menangis. Sudah juga buat itu. Berarti suruh lagi. Jadi buat sabar dulu lah, sebelum dapat sabar yang sebenarnya. Gedung-gedung maksud itu di atas laut kepenatan. Gedung-gedung maksud itu di atas laut kepenatan. Itu sahabat itu akhirnya
akan mencapai maksud. Dan makna bahawasanya kedua sekali maksud itu melengkapi dia ada beberapa pendaftar yang baik. Maka siapa-siapa yang berkehendak bahawa hasil ia akan dia dan pendapat akan dia, tetapi dia dapat tiada bagi dia daripada bahawa sabar itu atas beberapa kependatan yang banyak membaca. Aku akan suatu syair tadi. Sebab apa kena sabar di atas penat? Kerana sabar itu menghilangkan penat. Itu sebenarnya. Kerana orang yang sabar ialah orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar itu menghilangkan penat itu. Orang yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada kudratnya semata-mata, tulang pakaiannya semata-mata, kelemahan akalnya semata-mata, orang yang paling penat sekali. Itu sebab bergantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sabar tadi, sabar itulah yang akan menjadikan kita rehat, tidak berat. Sebagaimana orang yang tidak sabar, mereka berkata, dalam setiap amalan itu ilmu ke, amal ibadah, amalan dikatakan bahawa saja dia bagi Sayyidina Ali karena Allah wajah syair. Baca lagi syair ya. Jadi kita baca syair ni apa yang Nabi SAW. Syair itu ada hikmat, ada nasihat di dalamnya. Maka digalakkan untuk kita dengar itu. Dalam banyak syair itu ada syair-syair yang mengandungi hikmat. Ketahui olehmu tiada mencapai engkau akan ilmu melainkan dengan enam kerja. Lagi aku mengkhabarkan akan dikau dari perhimpunannya dengan nyata dan terang. Cerdik dan noba dan kuat sabar dan cukup belajar. Dan pertunjukkan guru. Dan panjang masa jangan kurang. Pertunjukkan guru itu ada apa? Panduan guru ini bimbing oleh guru. Panjang masa jangan kurang. Itu ada sahih ini harus tahu lagi. Artinya masa kita panjang. Tapi jangan kita berharap pada masa. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan masa. Barangkali masa yang pendek kita boleh dapat ilmu banyak. Kalau kita benar-benar bergantung kepada Allah SWT. Tapi orang yang berharap pada masa pun mengaji baru dia dapat tapi itu tak ajar sikit. Jadi bergantungan kita kepada Allah jelas. Begitu juga ada belanja untuk ilmu ni. Tidak juga hal ini. Dah harap belanja kita saja. Tidak ada pergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jika ada diri kita, kita gunakan belanja sahaja untuk ilmu, kita tidak akan dapat hasil yang sebenarnya. Duit kita pun habis. Jadi jagalah adat-adat kita dan juga tertib-tertib dalam proses menuntut ilmu. Dan adab dan tertib inilah yang menjadikan kita selamat dalam urusan menuntut ilmu. Selamat daripada pahaman-pahaman yang merosak. Selamat daripada aliran-aliran yang berilmu.
tidak keluar kita daripada ahli surga wal jannah. Para ulama yang beramal dengan ini, inilah yang kita pertahankan. Jadi kita baca maksudnya. Syair itu ringkas. Maksudnya baca Maksudnya, jaga-jaga olehmu dan ketahui olehmu bahawasanya engkau tiada mendapat engkau akan ilmu dan tiada sampai engkau kepadanya melainkan dengan 6 perkara. Lagi akan aku menceritakan akan dikau daripada perhimpunannya dengan nyata dan terang, iaitu pertamanya cerdik dan bijaksana, keduanya loba atas menghasilkan dia, ketiganya kuat sabar dan tahan hati atas sekalian kepenatan dan balak-balaknya dan percobaannya, keempatnya cukup belanja daripada kehidupannya dengan sekira-kira tiada berhajat ia pada pekerjaan rezeki itu kepada orang lainnya, kerana bahawasanya berhajat itu membosankan hati, maka tiada dapat menghasilkan ilmu. Dan kemuliaan pertunjukan guru atas jalan yang betul. Keenamnya panjang masa dan lamanya supaya menghasil ia akan ilmu, kerana bahawasanya mukaddimahnya dan mabadinya. Mabadi ada permulaan juga. Mabadi itu sama macam mukaddimah. Dan mabadinya banyak sangat tiada hasil ia dengan sekurang-kurang masa. Dan sedikitnya kata perhamba bahawasanya dihikayatkan perkataan Tuan Guru Ahid yang ada mengajar dalam Masjidil Haram. Ahyad. Masjid Ahyad. Yang ada mengajar di dalam Masjidil Haram sekarang, bahawasanya 20 tahun itu belum lama dan panjang masa lagi. Dan dihikayatkan pula perkataan As-Sayyid Amin daripada ulama Arab yang ada mengajar di dalam Masjidil Haram juga sekarang, bahawasanya sekurang-kurang masa menuntut ilmu itu 40 tahun. Maka nyatalah daripada ini bahawasanya kebanyakan orang-orang sekarang yang menuntuti di dalam 4-5 tahun atau 8 tahun atau 10 atau 15 tahun dan mendakwa ia akan dirinya alim dan meninggal ia akan ijtima' dan berjumuk kira pada menghukumkan sesuatu hukum istimewa, pula mendakwa akan dirinya mujtahid. Inilah isu yang terjadi sekarang ini, iaitu mendakwa diri sebagai mujtahid ataupun seorang murid yang mendakwa gurunya sebagai mujtahid. Sedangkan perkara tersebut tidak dimiliki oleh pendakwa dan juga guru tersebut. Maka seorang guru itu taklah menisbahkan dirinya kepada kitab-kitab, tulisan-tulisan pusaka peninggalan ulama-ulama yang terdahulu. Kerana kalau mendakwa diri sebagai mujtahid ataupun murid yang memakai sebagai mujtahid tetapi tidak terdapat ciri-ciri mujtahid pada guru tersebut, maka dia khawatiri akan berlaku penyakit. Sakit wujud utamanya.
Bagaimana yang berlaku pada kaum muda Wahabi yang mana mereka menghalalkan ijtihad pada semua orang. Semua orang boleh ijtihad. Semua orang boleh buat mazhab sendiri, boleh buat tarekat sendiri, boleh buat aliran sendiri. Yang penting ambil pada Quran dan hadis. Sedangkan mereka tidak layak. Tahap kepahaman masing-masing tak sama terhadap Quran dan hadis Nabi SAW. Jumpa satu hadis Nabi, kena bincang cara macam nak beramal gitu. Jadi kita berpadukan kepada mazhab, berpadukan kepada tarekat untuk mengamalkan satu-satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui orang yang layak dan ahli ijtihad yang sebenarnya di kalangan para ulama yang beramal dengan ilmu. Terus dan mustanbit daripada Quran dan hadis. Mustanbit itu ialah istinbat, iaitu mengambil kaedah hukum daripada Quran dan hadis, mengambil ayat Quran dan hadis dan dijadikan sebagai sumber hukum. Dan mustanbit daripada Quran dan hadis sendiri, maka iaitu semata-mata hawa akas jua. Hawa akas jua maknanya apa? Keinginan sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Tiada suatu apa-apa pada hakikatnya. Dan adapun memilihkan taulan dan sahabat yang di dalam menututi itu, maka saya kira bahawa memilih ia akan yang melanggarkan kepada kepandaian lagi yang berusaha kepadanya, dan akan yang wara', yakni yang terpelihara daripada perkara-perkara yang diharamkan. Tapi kalau ada wara', iaitu wara' yang orang yang benar-benar menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat. Yang haram jelas dia dah tinggalkan. Cuma yang halal itu apakah terdapat sesuatu yang syubhat. Kalau ada sesuatu yang syubhat yang dipakainya, dimakannya, digunakannya, maka itulah keluar daripada maqam kedudukan wara' itu tadi. Jadi orang yang seperti ini sangat kurang pada zaman ini untuk kita bersama dengan mereka untuk ilmu. Kalau kita minta dengan Allah SWT, ada dengan hamba Allah SWT yang diketahui oleh Allah SWT. Ya Allah, ujianlah aku sahabat yang wara' dan berbagi aku dalam menuntut ilmu. Itulah sahabat itu. Terus bukan dikehendak dengan wara' itu yang murung dan lalai, seperti menyangka kebanyakan manusia-manusia sekarang. Hanya murung dan lalai itu suatu percelupan jua, maka terkadang didapatkan hakikatnya tembaga sahaja, bukan emas. maknanya jadi-jadian je, bukan dia betul-betul. Demikianlah kelakuan barang celup yang kebanyakan didapatkan zaman sekarang ini. Ustaz segeralah, Ustaz segera. Dan saya kira pula memilih taulannya itu akan yang mempunyai tabiat dan perangai yang betul, dan yang menututi faham dan mengerti. Faham dan orang yang ditunjukkan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ma'rifah secara asas itu juga menjalaninya. Dan saya kira bahawa lari ia daripada berkawan-kawan
Kalau lari berkawan pun ada juga. Lari ia daripada berkawan-kawan dengan orang yang membalas. Dan apa tu? Tak jelas lah. Sin bayanga sebing. Sin bayanga. Pada pekerjaan yakni lambat. Simak ni pada lebah. Lambat dan yang banyak bercakap. Banyak cakap. Dan yang suka memfasihkan orang-orang, kerosakan dengan perbuatan dia. Dia lari kepada mereka. Tapi kita mereka tak. Kita hidup mereka. Itu perjalanan hidup mereka. Tapi kita lari dulu kepada mereka. Satu hari nanti kita akan dah cukup bekal lagi, kita berdatangi mereka semua dengan dakwah. Dan yang suka membuat fitnah di antara manusia-manusia. Ini antaranya yang boleh mengganggu kita, iaitu halangan-halangan yang sedulami sesuatu itu. Maksudnya tadi ialah halangan daripada diri kita sendiri yang ada unsur-unsur hina di dalam diri yang dikatakan sebagai hawa kita. Hawa nafsu kita. Sedangkan dalam diri kita ini ada unsur-unsur yang mulia, yang lebih dominan, tetapi disebabkan lalai, ghaflah, meninggalkan diri dan sebagainya, menyebabkan unsur-unsur hina itu lebih dominan pada diri. Jadi kita nak berjauh membersihkannya dan persiapkan diri dengan ilmu pengetahuan, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebab ilmu hayul, sabar, basar, kalam, ilmu itu adalah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terjadikan kepada siapa yang bersungguh-sungguh, yang mengikut tertib. Bila ada berlaku proses tajalli daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses tajalli itu berlaku setelah berlaku dua proses. Yang pertama iaitu takhalli dan tahalli. Takhalli itu mengosongkan, tahalli itu mengisikan, dan akhirnya akan terjadi tajalli. Jadi ilmu adalah ma'rifah, kurniaan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lebih tinggi daripada itu ialah singkapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan setiap perkara yang sama kepada kebenaran. Nampak yang hak, maka akan terhapuslah yang batil. Bila datang sifat itu pada kita, ja'al haqqu wa zahaqal batil, maka akan tersingkir dan datang hak, benda yang benar-benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang batil akan tersingkir dengan sendirinya. Itulah yang nak kita capai dalam usaha kita menuntut ilmu ini, supaya kita golongan yang hak, sebagaimana wujudnya pada zaman dahulu ulama-ulama yang hak mereka ini telah menghancurkan disebabkan akhlak mereka, disebabkan syakhsiah mereka, disebabkan mujahadahnya mereka itu, maka runtuhlah segala batil dalam diri mereka, dan bila mereka terjun ke dalam masyarakat, maka kebatilan dalam masyarakat itu akan terhapus dengan sendiri, walaupun dengan sebatas dua perkataan mereka saja. Ada ulama yang begitu
Pergi ke satu tempat itu tak cakap pun, dia lalu saja tempat itu hilang batilnya. Ada ulama yang datang ke tempat itu, ya, sudah patah dua perkataan saja cukup untuk menghancurkan kebatilan yang ada pada tempat. Ini mereka yang benar-benar dikunjungkan hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ja'al haqqu wa zahaqal batil, wallahu a'lam. Setelah itu insya-Allah kita akan sambung lagi kajian siapa. Ada soalan, ada soalan. Muslimat ada soalan. Tak ada soalan. Kita pun ada sekalian. Tasbih kafarah dan surah Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa lillahi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.